Okey. Baik. Kertas 1 40/40 merupakan satu realiti dan harapan semua calon SPM 2021. Seterusnya kita akan melihat kelaziman bentuk soalan objektif sejarah 1249/1 ini yang biasanya yang sebagaimana yang saya sebut tadi, soalan-soalan biasanya pelbagai. Kepelbagaian soalan itulah sebenarnya memberi kelebihan kepada calon-calon mungkin untuk memberi jawapan yang terbaik pada setiap soalan yang dikemukakan dalam kertas soalan itu. Okey, seterusnya antara Cik Yusof. Okey. Dalam melihat kepada sejarah, soalan sejarah ataupun item sejarah 1249/1 ini, antaranya kita boleh pecahkan secara lazimnya, bukan saya kata ini suatu yang ketetapan yang pasti, bukan kita tapi kelaziman soalan berdasarkan apa yang telah kita melihat daripada tahun-tahun yang sebelumnya, walaupun mungkin yang sebelumnya kita lihat adalah KBSM dan yang tahun ini merupakan tahun yang pertama untuk KSSM. Tapi dari segi bentuk-bentuk itu mungkin kita boleh gunakan lagi dalam kita memahami kehendak-kehendak soalan, bentuk-bentuk soalan untuk SPM KSSM pada tahun yang pertama ini. Baik, antaranya adalah soalan mungkin dalam bentuk pemahaman konsep. Soalan itu ditanya berkaitan dengan pemahaman konsep, maksud, sesuatu, tafsiran dan sebagainya. Yang kedua, mungkin juga soalan itu akan bertanyakan sebab. Seterusnya peranan dan sumbangan tokoh, diberi sama ada diberi gambar tokoh ataupun diberi pernyataan tentang tokoh, kemudian dikeluarkan soalan berkaitan dengan sumbangan tokoh-tokoh tersebut. Itu antara lain. Okey. Seterusnya soalan mungkin juga boleh dikemukakan bagi melihat kesan ataupun implikasi terhadap sesuatu daripada sesuatu peristiwa dan seumpamanya. Seterusnya soalan juga boleh merangkumi sama ada secara perbandingan padanan. Mungkin ini adalah soalan pada aras yang lebih tinggi. Di mana ini bermula selepas itu yang keenam tu kita lihat soalan-soalan mungkin soalan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun soalan kebat. Baik, kita lihat secara lebih terperinci pecahan-pecahan item yang telah saya sebutkan tadi. Okey, teruskan Cik Yusof. Okey, yang pertama kita melihat bentuknya yang pertama yang saya sebut kepelbagaian itu antaranya mungkin tadi yang saya sebut yang pertama adalah berkaitan dengan pemahaman konsep. Dalam itu mungkin dia boleh bertanya tentang maksud, istilah, ciri-ciri ataupun pelbagai ideologi, dasar, falsafah dan seumpamanya yang mungkin pelajar-pelajar kena faham. Apa-apa juga konsep, apa-apa juga istilah, apa-apa juga ideologi, maksud yang ada dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5 pelajar kena kuasai. Kalau dalam konteks yang mudah kalau saya katakan apakah maksud kemerdekaan, nasionalisme, imperialisme, itu antara konsep-konsep asas yang perlu pelajar-pelajar kuasai. Kerana ia ada merangkumi perkataan-perkataan itu dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, contoh soalan Cikgu Yusof. Teruskan. Ini antaranya. Apakah maksud kemerdekaan menurut tokoh berikut? Mungkin dari segi stimulusnya diberi gambar tokoh. Tetapi yang di atas itu ditanya soalannya maksud kemerdekaan mengikut pandangan tokoh itu. Sebagai contoh, ini soalan ini mungkin kita kategorikan sebagai soalan berada pada soalan aras rendah, soalan mengetahui. Okey, apakah maksud kemerdekaan menurut tokoh berikut? Iaitu kalau kita lihat, okey pelajar cuba pelajar ini mungkin dari segi konsep ni kadang-kadang ia agak pada pelajar dia merupakan suatu soalan yang agak rumit. Sebab dia banyak pendapat tokoh tentang sesuatu tafsiran itu, tentang konsep itu. Jadi mungkin pelajar keliru. Okey, ada antara pelajar yang jawab sebagai contoh Naim Black tu C, Noor Sikin jawab B,
Jadi kita lihat Ifan jawab A dan sebagainya. Kita lihat ada banyak jawapan pelajar. Sebenarnya di sini kalau kita lihat ia merujuk kepada kalau kita lihat tokoh ini Nelson Mandela kan. Kalau tak salah saya lah saya nampak tu. Okey, pertempuran terhadap sistem yang menindas. Kita tahu kan di Afrika Selatan tu banyak sistem yang menindas antara dasar apartheid dan seumpamanya. Okey, seterusnya soalan contoh yang seterusnya Cikgu Yusof. Okey. Seterusnya juga lebih kurang sama yang tadi, apakah yang boleh dikaitkan dengan konsep nasionalisme? Juga dalam ini aras masih lagi aras mengetahui, tapi kena tahu yang saya sebut konsep nasionalisme. Apakah ini? Ini soalan mudah, direct, dia tidak ada stimulus dan sebagainya. Apakah yang dikaitkan dengan konsep nasionalisme? Okey. Rakyat terlibat dalam tabir pengenalan birokrasi barat, penjajahan terhadap negara, cinta akan bangsa. Kena ingat. Calon kena ingat. Sebab tu saya katakan tadi, pentingnya memahami, pentingnya mengetahui tentang satu konsep. Kadang-kadang pelajar keliru. Nasionalisme, patriotisme, yang lain-lain lagi lah. Yang berkaitan dengan seolah-olah perkataan yang hampir sama bunyi tetapi maksudnya yang berbeza. Jadi, kalau di sini ramai yang jawab, okey, ramai yang faham yang ini iaitu cinta akan bangsa dan negara. Okey, seterusnya. Contoh soalan seterusnya, kita boleh lihat. Okey, ini antara contoh soalan ciri. Ciri. Di atas itu diberi dalam bentuk, atas itu diberi pernyataan. Kesultanan Melaka antara yang terawal punya ciri-ciri sebuah negara bangsa moden. Ciri-ciri sebuah negara bangsa moden. Antara berikut, manakah merupakan ciri-ciri sebuah negara bangsa moden Kesultanan Melayu Melaka? Ini dalam pada aras memahami. Soalan berbentuk aneka pelengkap. Apakah ciri-ciri tersebut? Jadi ini adalah antara bentuk yang menggunakan soalan contoh peringkat yang saya katakan tadi adalah soalan berbentuk yang bertanya tentang ciri sesuatu. Okey, itu antaranya. Sama ada hubungan diplomatik, wilayah pengaruh, lambang-lambang kebesaran, kehebatan pembesar. Nanti cara kita nak mengasingkan ataupun cara untuk kita kita nak melihat manakah jawapan yang pasti salah, manakah kita sisih. Konsep sisih ini akan diperjelaskan oleh rakan panel yang lain lah. Saya tak pergi kepada kaedah itu. Okey, yang seterusnya, bentuk yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, itu jawapan lebih. Seterusnya soalan yang biasanya yang kedua adalah berkaitan dengan sebab. Ini antara soalan yang banyak. Ditanya tujuan, punca, matlamat, faktor-faktor dan seumpamanya. Dan soalan yang berkaitan dengan sebab, tujuan, punca, matlamat atau sebagainya, kita lihat ini soalan yang juga berada pada aras rendah ataupun sederhana. Dan biasanya soalan pada aras ini nanti akan dinyatakan. Sebagaimana yang dikata oleh Puan Moderator tadi, soalannya adalah dia punya aras dia 5-3-2. Jadi 50%, 30% itu mungkin soalan akan menggunakan kata tugas mengapakah ataupun apakah. Iaitu soalan yang ini kita katakan soalan masih lagi berada pada arah rendah ataupun sederhana. Okey, contoh soalan Cikgu Yusof. Teruskan. Okey, mengapakah, okey, kata tugasnya, sebab tujuan, mengapakah Charles Wynerbrook bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British? Sebab, bertanyakan sebab, tujuan. Charles Wynerbrook menyerahkan kepada kerajaan British. Okey, jawapannya. Saya nak tengok juga jawapannya seorang, dua orang. Okey, silakan. Ada? Okey, terus ada sejumpa yang pertama tadi. Saya sebutlah nama supaya mudah tu, Alia Humaira, jawab D. Kemudian ada berapa lah, Alif. Okey, tahniah. Jadi pelajar tahu. Okey, seterusnya. Ini aras mengetahui. Okey, teruskan Cikgu Yusof. Okey, seterusnya soalan juga masih sama, iaitu bertanyakan sebab dan tujuan. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan oleh British pada tahun 1951? Kita tahu sistem ahli diperkenalkan pada tahun 1951. Mengapakah sistem ahli ini diperkenalkan? Aras mengetahui. Mengkaji pelaksanaan pilihan raya, menentukan syarat kewarganegaraan, melatih penduduk tempatan. Ingat, kata kunci bagi sistem ahli adalah melatih. Okey, ada ramai yang jawab. C. Okey, tahniah, terima kasih. Okey, teruskan Cikgu Yusof. Saya kena laju-laju sikit, jangan ambil masa panjang.
untuk bahagian ini. Kita ada lagi tajuk bahagian-bahagian yang penting. Okey, ini juga antara gambar yang menggunakan stimulus. Diberi stimulus dalam bentuk gambar. Di bentuk gambar masih lagi pada aras mengetahui apakah jawatan pembesar yang memastikan urusan di pelabuhan berjalan lancar. Saya rasa pelajar tidak ada masalah dengan soalan ini. Tahu yang bertanggungjawab di pelabuhan adalah, okey, ada dah yang jawab, adalah D, iaitu Shah Bandar. Okey, teruskan Cik Yusof. Kita lihat bentuk yang seterusnya. Okey, ini kalau kita nak lihat sesuatu lah. Okey, seterusnya pulang balik. Okey, antaranya soalan yang seterusnya mungkin juga soalan itu bertanyakan tentang negarawan, tokoh, peranan tokoh, sumbangan tokoh. Apakah yang dibuat ataupun dilaksanakan oleh seseorang tokoh. Ini antara soalan berbentuk diberi gambar tokoh, dinyatakan tokoh, ataupun tokoh itu dibuat dalam bentuk pernyataan, terus diberi gambar ataupun sebagainya. Okey, contoh soalan. Teruskan Cikgu Yusof. Contoh soalan, bagaimanakah tokoh berikut, ini di India, peranan. Bagaimanakah tokoh berikut berperanan dalam gerakan nasionalisme di India pada awal abad ke-20, iaitu Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal. Ini adalah soalan peranan ini. Kalau kita lihat soalan ini sudah berada pada aras analisis. Bagaimana peranan kedua-duanya ini di dalam gerakan nasionalisme di India pada abad ke-20, menuntut kemerdekaan, menentang secara militan, memulakan rundingan damai, melancarkan gerakan revolusi. Mungkin yang ini kalau mungkin antara pelajar mungkin agak suka sikit. Ia merujuk kepada nasionalisme di Asia. Di Asia di Asia. Okey, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Okey, tahniah. Pada yang jawab B, menentang secara lisan. Kalau itulah rasanya. Okey, teruskan Cik Yusof. Kita melihat pada, okey. Ini juga antara bentuk soalan yang dikemukakan bagi tokoh, diberi peranan ataupun sumbangan seseorang tokoh. Tokoh tak kira lah, tokoh lebih kepada orang Melayu, orang Inggeris. Kalau di sini digambarkan bagaimanakah tokoh berikut meredakan ancaman komunis di tanah Melayu semasa negara kita berada di bawah ancaman komunis. Okay, ini antara lebih kurang samalah dengan soalan yang saya sebutkan tadi. Cuma tadi diberi pernyataan ataupun dilistkan namanya, dan di sini yang keduanya diberi gambar, dikeluarkan tokoh itu dalam bentuk potret. Okey, teruskan Cikgu Yusof. Terlihat. Okey. Yang ini. Ini antara bahagian yang mungkin soalan pelajar ataupun calon-calon kena berhati-hati pada bahagian kemahiran berfikir aras tinggi. Pada bahagian ini mungkin sebagaimana yang telah disebut oleh Cikgu Mas Arya, moderator kita pada tadi, kita ada mungkin dalam 20% soalan. 20%. Soalan itu mungkin berada pada aras ini. Berarti kalau 20% mungkin 8 soalan, 7 soalan begitulah dalam lingkungan itu. Di mana soalan-soalan kebat ini mungkin sama ada secara diberi untuk soalan membezakan, menganalisis, mengaplikasi ataupun soalan iktibar sendiri. Okey, contoh soalan Cikgu Yusof. Pelajar-pelajar boleh lihat antara contoh soalan. Ini antara contoh soalan pada peringkat aplikasi lah pada pemahaman saya, iaitu Melayu Union memperkenalkan prinsip kerakyatan Jusoli. Mengapakah orang Melayu menentang kerakyatan tersebut? Kita fahamkan kerakyatan itu apa dan mengapakah orang Melayu menentang kerakyatan tersebut. Kita fahamkan maksud kerakyatan Jusoli itu, kemudian kita kena fikir mengapa orang Melayu tidak suka ataupun menentang kerakyatan tersebut. Jadi kita kita tengok antara jawapan-jawapan pelajar. Menggugat kedudukan raja, memusnahkan status quo, pembentukan pelbagai budaya. Okey, kita lihat jawapannya lebih pada di sini dia akan menggugat kedudukan raja lah ataupun peranan raja dalam di negara, di tanah Melayu pada masa itu. Okey, yang seterusnya Yusuf. Okey.
Apakah langkah, ini antara soalan yang seterusnya, apakah langkah kerajaan British dan Melayu yang bersesuaian dengan Piagam Atlantik? Okey, pelajar kena faham apakah yang dimaksudkan, apakah yang dikatakan sebagai Piagam Atlantik 1945. Bila faham maksud Piagam Atlantik, yang ini saya katakan soalan juga berada pada aras aplikasi, kena fikir. Banyak perkara yang perlu difikir sebelum pelajar boleh menjawab soalan ini. Ya. Bersesuaian dengan Piagam Atlantik 1945, mengadakan rundingan dengan AMCGA Putra, membentuk jawatan kuasa perundingan, kemudian menerima cadangan bentukan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu selaras mengekalkan kedudukan negeri satu lagi, dan kita tahu di mana dalam Piagam Atlantik itu tidak lagi menggalakkan negara-negara barat untuk meneruskan penjajahan, untuk memulakan penjajahan baru dan sebagainya. Jadi dengan itu kita lihat British menerima cadangan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu bagi menggantikan Malayan Union 1946. Ada yang jawab A tu. Ya? Ada yang jawab A. Okey, ada yang jawab C. Tahniah. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya Cik Yusof. Okey, yang seterusnya. Okey, ini antara contoh satu lagi soalan di mana diberi gambar di situ, iaitu soalan lebih kepada dalam bentuk nilai dan unsur patriotisme. Gambar bagaimana Sapok Biki menjuarai acara tinju dalam sukan di peringkat antarabangsa. Apakah yang dapat dibuktikan melalui peristiwa tersebut? Itu dirujuk kepada unsur patriotisme ataupun nilai patriotisme. Okey, seterusnya. Yusuf, teruskan. Saya beri contoh-contoh saja, tidak perlu bincang di sini. Okey, soalan iktibar. Apakah iktibar daripada peristiwa perontakan komunis di negara kita? Iktibar. Ya, antara yang perlu kita lihat bila berlaku suatu keganasan sebagai rakyat, apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa keganasan komunis itu? Jadi kita cari jawapan yang sesuai, yang bertepatan dengan kehendak soalan, berbentuk iktibar dan ia berada di bawah aras kemahiran berfikir aras tinggi ini. Okey, teruskan. Yusuf, kalau ada lagi. Okey, satu lagi kita lihat masih lagi di bawah di bawah kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kesan dan aplikasi. Peristiwa, perjanjian, dasar dan sebagainya. Okey, antara contoh soalan. Yusuf. Okey, teruskan. Ini antaranya iaitu maklumat berikut berkaitan dengan rundingan diberi dalam bentuk rajah jadual di situ, diberi di situ. Soalan ini berada pada aras analisis, iaitu diberi satu perjanjian dan ditanya apakah kesan daripada rundingan ataupun perjanjian tersebut, rundingan tersebut. Okey, dalam bentuk aneka pelengkap. Okey, teruskan contoh-contoh yang seterusnya, Yusuf. Lebih kurang sama je. Yang ini pun sama pada aras menganalisis berkaitan dengan Felda, apakah kejayaan daripada usaha Felda tersebut, pada aras juga analisis. Terusnya ada satu bahagian lagi yang perlu saya tunjuk. Okey, ini pun sama, kesan perjanjian pelaksanaan perjanjian persoalan PTM 1948, juga soalan berbentuk bentuk analisis, kesan daripada perjanjian PTM 48. Okey, teruskan Cik Yusof. Laju sebab saya kena cepat sikit ni. Okey, yang terakhir sekali saya rasa soalan perbandingan. Soalan perbandingan ini sama ada perbandingan dari sistem politik, pentadbiran, dasar-dasar dan seumpama. Okey, contoh soalan. Contoh soalan kita seterusnya. Okey. Yang ini soalan berada pada aras tinggi, menganalisis antaranya pilih pasangan yang betul tentang badan pemerintahan di negara kita. Jadi kita kena faham dua keadaan. Satu badan dan satu peranan dia. Sebab itu dikatakan soalan ini kita kena faham betul-betul dalam beberapa pemahaman yang itulah maksudnya yang tepat. Maksud kita tahu badan dan apa peranan dia. Kalau kita rasa kurang jelas saja itu bukan jawapannya, maka itulah kita tak perlu pilih yang kita rasa itu yang tidak bertepatan dengan badan itu. Contohnya sini mungkin jawapan yang tepat adalah judiciary, menggubal undang-undang. Eksekutif melaksanakan dasar kerajaan. Itu antara contoh jawapan. Okey, yang seterusnya. Satu lagi contoh mungkin. Okey, yang ini pun sama. Secara padanan pasangan manakah yang betul tentang perbezaan matlamat gerakan nasionalisme di Thailand dengan gerakan nasionalisme di negara lain termasuk negara kita. Kita tengok satu, fahamkan di Thailand macam mana,
Kemudian apakah bezanya dengan gerakan yang berlaku di negara-negara lain di Asia Tenggara? Di mana di Thailand dia lebih kepada menentang raja berkuasa mutlak dan mengusir penjajah dari tanah air. Itu antara perbezaan yang paling jelas dan ketara. Jadi itu antara bentuk-bentuk lah. Maksudnya saya rangkumkan bahawa sebenarnya dia terdapat kepelbagaian dan pelbagai. Banyak bentuk, pelbagai bentuk, dan itulah memberi kekuatan kepada calon-calon untuk memastikan pemahaman dan jawapan yang kita pilih dalam soalan objektif itu menepati kehendak dan jawapan yang betul lah.